أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah pun selesai untuk mengulang kaji beberapa halaman pada minggu lepas, dan pada hari ini kita ingin menjengah dan melawat surah baru, ya, kota baru di dalam Al-Quran pada surah yang ke-33, iaitu surah Al-Ahzab. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Safah khabar. Baik, alhamdulillah Ustaz, ya. Kita nak mula surah baru pada hari Betul, ini. Safah. Surah yang mencabar sebenarnya kerana ianya lebih kurang seperti surah An-Nur, surah Madaniyah satu, tetapi dalam surah ini ada banyak etika dalam surah An-Nur itu banyak dalam rumah, ya. Kali ini banyak di luar rumah, ya, bagaimana untuk berinteraksi dengan jantina yang berbeza, dan juga ada adab lainlah, termasuklah dalam hal berkaitan dengan bin siapa, ya. Biasanya kalau anak angkat itu bin Abdullah ataupun bin ayahnya, adakah ianya dibenarkan. Jadi ada beberapa hukum yang kita akan lihat, tapi kita sama-sama mulakan dulu majlis kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita saksikan apakah ringkasan halaman 418, iaitu pada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga kita akan melihat kepada perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengikuti wahyu dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diikuti pada ayat 4 hingga 5 bercakap tentang berbilang hati, ya. Tidak mungkin ada berbilang hati pada seorang rijal, pada seorang lelaki, dan apakah hukum zihar dan bagaimanakah status anak angkat di dalam Al-Quran. Seterusnya pada ayat yang ke-6, kedudukan serta tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita fahami bagaimana ianya amat penting dan ianya adalah satu penghormatan, dan juga dalam masa yang sama menentukan tahap iman seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Mari sama-sama kita baca ayat 1 hingga 4 dahulu, memulakan surah Al-Ahzab, surah yang ke-33. Kalau kita lihat dalam surah As-Sajdah itu di hujungnya fa'rid anhum wantadhir innahum muntadhirun, tunggu, ya, tengok siapakah yang sebenar-benarnya benar, yang benar-benar mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Ahzab memberikan panduan kepada kita bagaimana menunggu kemenangan di dunia dan juga di akhirat apabila bercakap tentang Al-Ahzab, kumpulan-kumpulan yang bersekutu untuk menyerang kepada umat Islam. Kita baca ayat 1 hingga 4. Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah kita bersama surah baru pada pagi ini. Penonton-penonton, saya yakin turut teruja kita masuk lembaran surah yang baru, Suratul Ahzab, yang mana surah ini dimulakan dengan panggilan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya ayuhan Nabi. Tidak banyak panggilan ya ayuhan Nabi pada ayat pertama ni, antara ada beberapa surah insya-Allah yang akan kita baca sama-sama.
pada ayat 1 hingga ke ayat keempat. Banyak perkara-perkara yang penting untuk kita belajar surah Al-Ahzab ni tentang Nabi kita, ada adab sebagaimana yang Ustaz Fazrul sebut sebentar tadi. Jom sama-sama kita fokus pada bacaan kita dan tadabbur kita, mudah-mudahan kita dapat melazimi dengan Al-Quran insya-Allah. Jom sama-sama kita baca ayat pertama hingga keempat suratul Ahzab dengan bayati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 1 hingga 4 daripada surah yang ke-33 surah Al-Ahzab untuk memulakan diskusi kita ataupun pembelajaran kita daripada surah Madaniyah ya. Al-Ahzab maksudnya adalah daripada perkataan hizb iaitu kumpulan, dan Al-Ahzab plural ataupun jamaknya kumpulan-kumpulan yang sedang bersekongkol dalam menyerang kepada umat Islam dalam satu perang yang akan kita belajar daripada surah ini. Bila kita cakap tentang perang, sudah tentunya ia adalah satu perkara yang berlaku selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Di sebelum daripada hijrah itu Nabi tidak dibenarkan untuk berperang, malah lebih daripada itu jihad pada waktu sebelum hijrah itu adalah jihad untuk tidak berperang, tidak membalas kepada keganasan yang dibuat oleh orang-orang musyrik yang berada di Makkatul Mukarramah. Baik, jadi pada ayat surah Al-Ahzab ini kita melihat pada awalnya ada perkataan ya ayuhan nabi. Lain sikit ustaz ya. Biasanya dia ada ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu. Kali ini ada perkataan ya ayuhan nabi, wahai nabi. Apakah kepentingannya satu mesej ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaitan dengan kita apa? Rupa-rupanya Nabi Muhammad ini adalah sebagai lambang puncak kepada kepimpinan agama, maka ia juga adalah mesej kepada seorang pemimpin. Wahai nabi yang memimpin, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dengar ya ayuhan nas Ustaz untuk seluruh manusia, orang tu beriman tak beriman, kalau dalam surah Al-Baqarah itu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah beribadah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, kemudian mungkin Allah bercakap tentang mungkin auful bil kail, ataupun kita bercakap tentang wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, ada fardu ataupun seruan bagi orang yang sudah ada iman di dalam dirinya ya. Tetapi kalau yang ayat pertama ini adalah orang yang memimpin di kalangan orang beriman ya, iaitu kalau pada zaman nabi itu sendiri, ittaqillah, bertakwa pada Allah, jangan taat kepada dua kumpulan. Yang pertama adalah orang kafir dan yang kedua adalah orang munafik.
Orang kafir ini adalah orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa sama dia menentang kepada Islam. Dan yang keduanya kumpulan munafik, dia mungkin orang Islam tetapi dia mempunyai penyakit dalam hatinya yang dia cuba untuk melawan kepada Nabi Muhammad. Salah satunya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan geng-gengnya yang berada di Madinah itu sendiri, ya. Di Mekah tak berapa sangat ada, tetapi di Madinah ramai maksudnya golongan munafik ini. Dan orang munafik ini dia IC je, kalau ada IC lah, dia Islam, ya. Dan ini mesej kepada kita bahawa sebagai seorang pemimpin kita kena jaga-jaga orang yang ada di sekitar kita ini sama ada menentang Islam kerana agamanya bukan Islam, ataupun dia adalah orang Islam tetapi dia tidak suka kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suruh jangan rasuah, dia tak suka pasal dia rasakan bahawa itulah peluang untuk dia mendapat duit kopi contohnya, ataupun dia rasakan bahawa kalau saya ni kena tegur, ya, jangan tegur. Pasal salah satu sifat orang munafik ini, kalau kena tegur dia rasakan bahawa apa, dia rasakan seperti kena azab. Dia kena azab. Yang menjadi peringatan kepada saya, pada tuan-tuan, kalau ada orang tegur, kita kena paling kurang pun kita senyap dululah. Senyap dulu, jangan pula kita terus balas, pasal bila balas sahaja itu menandakan ada ego yang besar di dalam diri, dan itu adalah satu masalah yang perlu kita selesaikan. Di hujung itu Allah menyatakan innallaha kana aliman hakima. Amat penting perkara ini. Allah itu adalah amat mengetahui, Allah amat bijaksana, ya. Allah mengetahui apa? Allah mengetahui apa yang ada pada hati orang yang kafir. Allah amat tahu kepada hati orang munafik, dan Allah amat bijaksana menyusun segala-galanya. Jadi kalau katakan seseorang pemimpin ingin mendapat bantuan daripada Allah yang mengetahui dan bijaksana, seseorang itu perlulah bertakwa, dekat dengan Allah, ikut ilmu yang Allah ajarkan dan bijaksana, ya. Baca al-Quran ini, wal Quranil Hakim, kita dapat lagi kebijaksanaan untuk membuat keputusan. Jangan mudah diganggu, Ustaz, ya. Diganggu ataupun dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bijaksana itu tadi, iaitu di kalangan orang kafir dan orang munafik. Sekali lagi Allah mengingatkan pada ayat yang kedua, wattabi' ma yuha, ya, dan ikutlah apa yang telah diwahyukan daripada Tuhanmu, ya. Ia adalah kesinambungan daripada ayat nombor 1. Yang nombor 1 bertakwa, ya. Jangan ambil ideologi kufur, munafik, ya, kapitalism, ataupun kita mengambil ideologi yang songsang. Dan Allah menyatakan manakah ideologi ataupun idea yang perlu kita ikut rapat-rapat, itulah namanya wahyu. Misalnya yang kita baca Quran ini ikut rapat-rapat, dan innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah amat mengetahui secara mendalam apa yang kamu lakukan. Dan ini ada kaitan dengan seorang pemimpin, ya. Seorang pemimpin itu kalau katakan dia merancang projek sampai 10 tahun, 20 tahun, ada perancangan sampai 5 tahun, segala perancangan yang ke depan itu, ya, adalah satu perkara yang memerlukan ilmu khabar, ya, khabar yang benar. Dan yang paling tahu tentang apa yang akan berlaku, ya, pada Malaysia pada tahun 2022, pada tahun 2023, kita rancang macam mana pun, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat sedikit kita boleh jangkakan, tapi bagi seorang pemimpin, rapat dengan Allah yang mengetahui ilmu-ilmu ke depan itu amat penting agar kita dapat merancang dengan cara yang terbaik. Dan di situlah pentingnya pada ayat yang ketiga, wa tawakkal 'ala Allah, Ustaz. Bertawakal pada Allah. Bergantung pada Allah. Pasal bila rancang ekonomi contohnya, kita rancang contohnya tahun 2021, Ustaz, ya. Kita sendiri pun rancang tahun 2022 nak buat itu, nak buat ini, tapi rupa-rupanya ada banjir, ada ribut taufan, ya, ada pula yang ingatkan dekat Selangor rupanya berpindah pula ke Perak, berpindah ke negeri lain. Kita tak tahu, ya. Di sinilah amat penting kita bertawakal, bergantung kepada Allah. Apabila kita bergantung pada Allah ini, kesannya ialah hati kita ini tetap berusaha, tetapi kita tidak bergantung kepada usaha kita ataupun bergantung kepada orang yang ada di sekeliling kita. Kita tak takut pada orang di sekeliling kita. Kita hanya takut pada Allah, ya. Dan Allah dah bagi mesej, rasanya tahun 2022 ni, Ustaz, ni mesejnya banyak sangat. Banjirnya, kalau kita sebelum ni ada COVID-nya, kemudian angin terbang atap, terbang apa macam-macamnya, semua ini nak menunjukkan bahawa wakafa billahi wakila. Ada projek apa-apa, perancangan apa-apa bagi seorang pemimpin, cukuplah Allah.
ya, cukuplah Allah sebagai tempat yang akan memelihara projek kita, menjaga negara dan menjaga negeri kita. Jadi 3 ayat ini sebagai satu pendedahan ataupun peringatan kepada pemimpin pada zaman Nabi itu, Nabi sebagai pemimpin, ya. Maka selepas itu pada ayat yang keempat, kita nak baca sekali lagi, agak panjang Ustaz ya, tapi menarik di sini disilahkan ma ja'alallahu li rajulin min qalbain. Allah kata dalam diri seorang rajul, ya, dalam diri seorang rajul itu tidak ada qalbain. Dia tak cakap lin nisa, pasal dalam diri seorang wanita boleh tak ada 2 hati ataupun 2 jantung. Kita baca dahulu ayat yang keempat dan kita nak lihat rupa-rupanya ayat ini menjelaskan sangat sebagai satu amaran pada pemimpin, jangan ada 2 hati. Silakan Ustaz. Apa yang maksud 2 hati tu, qalbain Qalbain. dalam diri manusia tidak ada 2 hati. Apakah yang dimaksudkan dengan 2 hati? Kita baca terlebih dahulu untuk kita dapat pencerahan yang lebih lanjut daripada Ustaz Fazrul, insya-Allah. Ayat keempat kita pasakkan sekali lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. صدق الله. Surah Al-Azim, kita bacaan ayat yang keempat. Allah tidak menjadikan bagi seorang lelaki 2 hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan isterinya yang kamu zihar sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu sahaja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Ada beberapa poin di dalam ayat ini, ya. Yang pertama, bagi seorang lelaki, li rajulin itu tidak ada qalbain Ustaz ya. Maksudnya memanglah walau macam mana sekalipun dalam seorang lelaki itu tidak ada 2 jantung ataupun 2 hati fi jawfi. Jawfih ini adalah satu ruang dalam badan lah, Ustaz ya. Bukan fi sadrih. Kalau sadrih itu hati kita, memang hati satu je lah. Tetapi Allah menyatakan tidak ada 2 qalbain, ada 2 maksud paling kurang. Satu ialah memang secara fizikalnya dalam diri seorang lelaki tidak akan ada 2 jantung. Tapi dalam diri orang perempuan boleh ada 2 jantung, Ustaz. Ya, fi jawfih tu ruang rongga. Jadi kalau katakan si isteri, ibu mengandung, dia ada 2 jantung, ya. Satu jantung maknya, satu lagi jantung anak dia. Jadi qalbain itu boleh ada pada diri seorang wanita. Tetapi lebih daripada itu, maksud di sini ialah dalam diri seorang individu ia tidak ada qalbain. Kerana apa? Kerana qalbnya kalau sudah bergantung kepada Allah, dia tidak akan bergantung kepada manusia. Dan kalau dia sudah bergantung kepada manusia, maka dia sukar untuk bergantung kepada Allah. Dia kalau tenang dengan manusia, dia tidak akan tenang dengan Allah. Tapi kalau dia selalu tenang dengan Allah, maka dia dengan manusia tu dia rasakan bahawa it's okay, kan? Asalkan saya dapat baca Quran, saya dapat baca zikir, saya dapat berzikir, qalb saya ini akan tetap tenang, dan tidak mungkin ianya dapat ditenangkan selain daripada mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kesinambungan daripada ayat 1 2 3 sebentar tadi, iaitu taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ikut wahyunya,
Dan bila Allah menyatakan innallaha kana aliman hakima pada ayat yang pertama, Allah ini amat mengetahui, amat bijaksana. Allah boleh sahaja ya, peristiwa yang akan kita baca nanti bercakap tentang perkahwinan Nabi dengan Zainab, Ustaz. Ya. Berkaitan dengan Zainab. Ada, itu adalah satu antara kontroversi ya, antara kontroversi. Ada beberapa kontroversi, perkara kontroversi dalam surah Al-Ahzab. Macam surah An-Nur ada kontroversi berlaku kepada Sayyidatina Aisyah, isteri kepada Nabi Muhammad Ummatul Mukminin, Ummul Mukminin. Dalam surah ini pun ada kontroversi pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah jadikan juga kontroversi tersebut kerana apa? Kerana Allah ini maha bijaksana untuk mengajar kepada kita pelajaran bahawa hidup kita ini kalau ada kontroversi itu adalah juga berlaku pada Nabi Muhammad, tetapi bergantung kita nak kembali kepada Allah ataupun kita rasakan stres dan kita tidak mahu lagi, kita rasa berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah perkara pertama. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudahiruna minhunna ummahatikum, iaitu berkaitan dengan hukum zihar yang ada pada zaman dahulu. Bila seorang suami, seorang lelaki dia tak suka pada isterinya, dia cuba samakan dengan ibunya, itu adalah tradisi Arab yang memang dicela di dalam Islam. Sehingga kan kalau kita tengok nanti dalam surah Mujadalah, kita akan bertemu dengan apakah hukuman bagi orang yang zihar, iaitu satu, membebaskan hamba sahaya ataupun memberi makan 60 orang miskin ataupun 2 bulan puasa berturut-turut ya, kerana ia adalah satu kesilapan dosa yang perlu ditebus sebenarnya. Jadi poinnya apa? Poinnya ialah tidak mungkin dalam diri seorang isteri itu dia jadi dianggap sebagai seorang ibu. Itu juga tidak mungkin dua hati. Dia hanya satu hati saja. Dan Islam amat sensitif, amat tegas dalam hubungan antara suami isteri. Kemudian apakah lagi? Wama ja'ala ad'iyaakum abnaakum. Isu anak angkat. Anak angkat tetap anak angkat, dia tidak jadi anak kandung. Kerana apa? Kita bincang selepas rehat nanti. Kita saksikan perkataan pilihan pada hari ini, iaitu khabara ataupun khabar 52 kali disebut di dalam Al-Quran, dan Allah menyatakan pada ayat yang kedua, Allah amat mengetahui perkara-perkara yang mendalam ke depan ke belakang. Nak menceritakan bagi seorang pemimpin, kita perlu mengikut wahyu. Dengan wahyulah kita mampu menguruskan ke depan ke belakang ataupun apa yang telah berlaku. Tanpa wahyu kita akan terus gagal dalam menguruskan kepimpinan yang ada dalam kehidupan kita. Kita berehat sebentar, kita akan sama-sama bincang isu salah satu nama yang dirakam dalam Al-Quran, Zaid ya, bagaimana Zaid boleh timbul pula namanya di dalam Al-Quran. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. Sadaqallahul azim. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik.
Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Inilah petikan ayat pertama daripada suratul Ahzab yang telah kita baca dan bicarakan tadabbur sebentar tadi. Mudah-mudahan menjadi pengajaran berguna kepada kita untuk sentiasa bertakwa kepada Allah dan taati akan perintah Allah dan Rasul. Kita tidak mengikut hawa nafsu, tidak mengikut telunjuk orang-orang yang menyimpang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sahabat-sahabat, sebelum kita nak meneruskan lagi sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Fazrul sebentar tadi, satu nama yang diangkat tiba-tiba, baik kita curi masa sedikit, ambil masa sedikit untuk tajwid sedikit saja, iaitu kita nak ulang kaji pada ayat walakin ma ta'ammadat qulubukum. Ayat yang kelima, kita lihat di slide kita apakah hukum yang kita pilih pada kali ini, hukum idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah ni satu hukum yang biasa dah kita belajar dah sejak kecil lagi. Idgham tutup guru kita kata, makcik-makcik kan, ustazah kita, idgham, bacaan idgham. Apa idgham tu? Idgham sebagaimana yang kita belajar memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, masukkan huruf mati ke dalam huruf yang berbaris selepas itu. Dalam konteks idgham ma'al ghunnah ini, contoh dalam surah Al-Ahzab iaitu ayat kelima, hujung ayat kelima, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Dia suruh bacaan dia sangat mudah kerana ia berkaitan nun mati bertemu dengan mim. Nun bertemu dengan huruf mim, yang mana huruf nun dan mim ni memang dah dia satu sekali dia punya corong, iaitu corong gunnah. Tidak boleh disebut huruf nun dan mim melainkan mesti berlaku gunnah di hidung, nun dan mim. Walaupun makhrajnya berbeza, nun hujung lidah, mim mulut, tapi bila sebut nun dan mim mesti lalu ke hidung dia punya saluran ataupun gunnah itu. Maka terus masukkan sahaja. Walakin asalnya nun mati. Walakin jumpa dengan mim, nun tu masuk dalam mim. Walakin tutup mulut terus, senang. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Bayangkan kalau kita kena baca dengan izhar di sini Ustaz Fahad. Walakin ma, payah. Jangan kata Quran, Arab pun tak bercakap macam tu. Kaedah Arab pun tak bercakap macam tu. Payah. Kalau kita nak kena baca dengan izhar kat sini kan. Walakin ma, Allah payah. Jadi Quran juga bagaimana rahmatnya, bacaan tu memudahkan kita. Wala daripada ki tu terus pindah kepada mim. Walakin ma. Kan senang, hanya kita memanjangkan gunnah masuk dalam hidung kita. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Begitulah, wallahu alam. Safas. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tir. Idgham ma'al ghunnah Ustaz ya, memudahkan urusan nak baca. Kalau tidak kita terutama kalau orang yang sakit mulut ke kan, kalau dah ada ulcer ke apa ke ataupun sakit tekak, nak walakin ma pula tu, wah mencabar nak baca begitu. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan dengan ada idgham ma'al ghunnah ya. Kemudahan-kemudahan itu tapi masih lagi kena ada ilmu Ustaz ya. Sama juga apa yang kita sedang ikuti surah Al-Ahzab ini, Allah nak mudahkan urusan ya, tetapi salah satu isu dalam ayat yang keempat ini adalah wama ja'ala ad'iyaakum abnaakum. Jangan kamu menjadikan anak angkat kamu sebagai anak kandung kamu. Apa maksudnya? Ialah dalam peristiwa ini adalah ada seorang yang bernama Zaid ya, Zaid yang dibinkan kepada bin Muhammad ya, anak angkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan anak kandung tapi anak angkat. Jadi Allah menyatakan dah biasa Ustaz ya, Zaid ini dikenali Zaid bin Muhammad, tapi bila datang ayat ini Allah kata jangan dijadikan anak angkat sebagai anak kandung. Jadi Zaid bin Muhammad itu kena tukar balik kepada Zaid bin Harithah. Ya, bagi seorang anak dah biasa dah, ini ayah saya, tapi kemudian kena tukar nama. Kalau dekat sekolah itu cikgu tanya mengapa kena tukar nama, kan, bagi seorang anak akhirnya tengok namanya Zaid bin Harithah berbanding dengan Fatimah binti Muhammad, kata ini bukan ayah kamu kan, ini bukan ayah kamu. Dan ia memberi kesan kepada anak, memberi kesan kepada si ayah itu sendiri ya, bukan mudah untuk menukar nama, kerana di sebalik nama itu bukan sekadar nama tapi ada hak Ustaz ya. Kalau nak kahwin ke, kalau harta pusaka ke, kalau Zaid bin Harithah, harta Nabi, kalau ada Nabi ada harta lah, tak dapat. Tak dapat kan. Jadi anak angkat adalah anak angkat, sayang macam mana, jaga waktu kecil sekalipun, tapi bila katakan bab harta pusaka, apa lagi dia berkaitan dengan
tempatnya di dalam masyarakat, tempatnya dalam keluarga, dari segi auratnya dia tak sama, ya. Betul. Dia bukan adik-beradik dengan Fatimah, anak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada banyak kesan daripada nama, ya. Dan ini yang dinyatakan zalikum qaulukum bi afwahikum, kamu cakap menggunakan mulut kamu saja, tetapi Allah kata apa, wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Allah menyatakan kebenaran dengan apa yang kita cakap tak sama. Kalau kita kata, kadang-kadang ada orang kata ustaz ni, dia hubungan dengan seseorang itu, dia kawan ke ataupun ada seorang tu baik sangat, mak angkat dia, dia mak angkat dia, tapi akhirnya dia panggil mak itu walaupun istilahnya dekat mulut dia, tetapi dia tidak sama dengan kebenaran dia tetap mak angkat. Jadi dia tak boleh salam, dia tak boleh tidak boleh menghalalkan. Banyak implikasi di dalam agama ini, ya. Dan ini penting. Allah kata wa huwa yahdis sabil, Allah sentiasa akan pimpin kita ke jalan yang benar. Kalau kita tak ikut jalan ini, ya, jalan agar hati kita ini mengikut kepada peraturan daripada Allah sahaja, ya, dan tidak menggunakan tekanan dalam masyarakat, ataupun orang kata alah dah biasalah makcik, contohnya kan, makcik kepada seseorang itu dia kata panggillah mak, ya. Ia tetap juga kebenaran adalah kebenaran yang perlu diberi perhatian. Jadi ini adalah ayat yang keempat. Kita nak baca ayat yang kelima, keenam, lagi penekanan dan juga peringatan kepada Nabi. Cuba tuan-tuan bayangkanlah, ini Nabi ustaz, ya. Ayat ini bila ustaz baca tadi sekali lagi je, ya ayuhan Nabi saja dah terkejut dah. Pasal apa? Kan? Pasal ini Quran, kalau orang kata ini daripada Nabi, tak payahlah tegur Nabi. Kan, baik cakap pasal wahai manusia, wahai orang beriman, tetapi ini adalah bukan daripada Nabi. Jadi bila kata ya ayuhan Nabi je terkejut, kan. Betul. Dia macam orang yang paling baik dalam masyarakat, tiba-tiba ada orang kata wahai, kan. Allah. Kena tegur public pula tu, secara umum. Dan bukannya semua yang cantik-cantik. Kat sini ada perkara yang kontroversi yang berlaku dalam hidup Nabi, tetapi Allah nak cerita pada kita, Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Nabi adalah Nabi, seorang makhluk, dia bukan Tuhan. Yang itu perlu kita faham betul-betul. Mari sama-sama kita baca dua ayat lagi, ayat 5 dan 6 surah Al-Ahzab. Silakan. Masya-Allah, orang yang paling bertakwa, orang yang paling bertakwa, orang yang paling baik. Ustaz Fahad tadi pun Allah Subhanahu Wa Taala tegur, peringatkan apatah lagi kita ini menjadi umat Muhammad SAW, bila dengar macam tu menjadi kekuatan kepada kita untuk terus kuat, kerana kita nak ikut rapat-rapat, kata Ustaz Faz, kita follow rapat-rapat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bawa kepada kita Al-Quran dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat murni itu. Kita baca lagi dua ayat daripada ayat yang kelima hingga keenam suratul Ahzab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا
fa'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi mastura sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, itulah bacaan dua ayat daripada ayat 5 hingga 6 daripada surah Al-Ahzab. Dan di awal itu ustaznya ada perkataan yang dia ada alif, dal, ain, waw tu kan, dia baca macam mana tu, dia a ke u ke i ke, okay. Itu nak pastikan kita betul. Beri perhatian agar jangan tersilap pula ya. Macam mana tu ustaz, silakan sebelum sini kita kita baca dengan dibagi dalam kategori hamzah wasal. Hamzah wasal ialah alif yang atas itu ada kepala huruf sad. Atas tu dia ada kepala huruf sad yang dibuang ekor tu. Diletak tu supaya menandakan itu adalah hamzah wasal. Hamzah wasal dia tidak ada baris. Dalam Quran tidak ada baris. Maka bila kita nak baca, kita yang kena tentukan baris. Bukan maksud tentu, bukan kita suka-sukalah, dengan maksud ikut kaedah dia. Maka hamzah wasal ni kalau kita nak mulakan dia, baru dia ada baris. Kita nak mulakan pada hamzah wasal, barulah dia menerima baris. Maka di sini hamzah wasal dibariskan dengan baris depan sebab dia adalah kata fa'il ataupun kata perbuatan. Maka boleh kita tengok huruf ketiga. Huruf ketiga di sini yang pertama hamzah wasal, yang kedua huruf dal, yang ketiga huruf ain. Maka huruf ain bagi depan, maka hamzah wasal juga turut bagi depan. Untuk kata perbuatan. Perbuatan ya. Jadi itu panduan untuk kita memulakan ayat yang kelima ini, yang maksudnya panggillah liabaihim, dengan nama bapa mereka, huwa aqsatu indallah, itu adalah lebih adil. Allah tak cakap ya'dilu ataupun a'dalu di sini adil, tapi Allah menggunakan perkataan qasata ataupun aqsatu, iaitu adil yang amat-amat adil ustaz ya, amat terperinci. Allah perincikan dengan kekalkan nama Zaid bin Harithah ya, salah seorang sahabat, berbanding Zaid bin Muhammad yang sudah pun biasa digelar ataupun dipanggil anak angkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mesej kepada kita semua, kerana surah Al-Ahzab ini ada banyak peraturan. Walaupun kita mungkin rasakan bahawa ia payah, tetapi ia ada hikmah yang tersendiri. Allah ini aliman hakima, Allah ada hikmah. Dan hikmahnya apa? Sudah tentu yang kita bincangkan sebentar tadi, iaitu berkaitan dengan tempatnya dalam masyarakat, ya, tentang tempatnya dalam keluarga, tentang aurat, ya, tentang bagaimana bercakap, bagaimana berinteraksi, dan juga sudah tentu ada kaitan dengan harta pusaka, tentang hak-hak di dalam kehidupan. Jadi kaedah bagi anak angkat ini perlu guna nama ayah yang original, yang asal. Dan malah kadang-kadang ada orang ditukar kepada Abdullah pun ustaz ya. Itu mengelirukan. Pasal apa? Pasal bila dia letakkan nama Abdullah, siapa Abdullah itu ya, kecuali kalau susah sangat nak cari nama ayahnya ya, terutama kalau katakan seorang anak itu tidak diketahui ayahnya nama siapa, baru dibenarkan. Ini adalah diskusi fiqh ya, kita tak pergi lebih jauh, tetapi ia perlu diberi perhatian kalau tuan-tuan ada anak angkat, rasanya sayang ataupun nak menjaga kepada anak yatim di dalam rumah, ataupun kita mungkin kata bahawa saya nak ambil lah seseorang daripada kecil bibi pasal saya tidak ada anak, maka anak angkat itu tetap anak angkat walaupun dibesarkan daripada kecil. Kita tukar namanya kepada nama si ayah untuk mengelakkan dia rasa kecewa di kemudian hari, tetapi jangan sampai kita pula kecewa di hadapan Allah satu hari nanti. Fa illam ta'lamu, jika kamu tidak mengetahui abaahum, tak tahu ayahnya, fa ikhwanukum fid din wa mawalikum, iaitu panggillah mereka ini sebagai saudara kamu dalam agama dan jaga ya sebagai anak angkat. Jadi kekalkan dia sebagai namanya yang ada sebagai anak angkat, seperti mana yang kita belajar dalam ayat yang keempat. Jangan ditukar namanya kepada nama si ayah angkat itu sendiri, kerana ia akan merosakkan ya hukuman ataupun peraturan-peraturan yang ada. Walaisa alaikum junah, ya, tidak ada dosa fima akhtatum, jika kamu tersilap, walakin ma ta'ammadat qulubukum, ya,
akan tetapi yang berdosanya apabila kita sengaja saja ditukarkan namanya, ya, ataupun kadang-kadang sengaja ditukarkan nama ayahnya itu Abdullah. Kita kata ini pasal dibenarkan, rupanya memang nama kita Abdullah, ya. Kalau nama kita memang Abdullah, bin Abdullah tu pun kena tukar dengan nama lain juga untuk membezakan bahawa anak ini bukan datang daripada ayah yang sama. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Kalau ada kesilapan tersebut, Allah menyatakan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dan ini menandakan bahawa kesilapan dalam meletak nama ini adalah satu perkara yang perlu kita mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala pasal kesannya panjang. Bila cakap tentang harta pusaka lah Ustaz, ya. Harta pusaka ni dia punya isunya panjang. Betul. Ya, ada satu orang ni dia kata dia ayahnya ini ketika sakit cakap tolong jaga dia, nanti siapa yang jaga dia nama akan diberi tanah. Dia beri tanah. Jadi tukar nama. Jadi rupa-rupanya yang jaga si ayahnya ini bukan seorang. Adik-beradiknya ada 3-4 orang, jaga, yang ni jaga setahun, yang ini jaga setahun, yang jaga 9 bulan dan sebagainya. Jadi yang tukar nama tu akhirnya dia kata bahawa saya layak mendapat tanah tersebut. Adik-adik lain semua tak dapat. Yang dah jaga setahun 2 tahun tak dapat pasal dia jaga sampai mati kan, sampai mati. Tetapi yang ini adalah satu isu, ya, perlukan pencerahan daripada pejabat agama, daripada ustaz untuk memastikan adakah boleh ambil semua ataupun yang jaga sampai meninggal ayahnya tadi itu makan harta pusaka. Pasal kalau dia makan, dia pindahkan lagi kepada anaknya dan makan bergenerasi akan makan harta pusaka. Jadi itu sebabnya mengapa nama ini, ya, sama ada nama dalam kes ini adalah nama anak angkat, tetapi menukar nama tanah pada waktu hidup itu, ya, biasalah ayah kadang-kadang dia dah tak dapat fikir dengan bagus, akhirnya dia memberi kesan kepada menjaga daripada termakan perkara yang haram. Ayat yang ke-6 kita nak baca sekali lagi. An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Ini adalah bagaimana hubungan kita dengan Nabi yang perlu kita jelas, dan ini adalah satu penjelasan kepada orang munafik, Ustaz, ya. Kalau ada orang yang tak terima ayat 6 ini, maksudnya dia ada masalah isu dalam hatinya keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca sekali lagi ayat 6 bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Inilah ayat yang ke-6 menjelaskan kepada kita bahawa dalam kehidupan kita ini, siapakah yang paling aula, yang paling utama? Bukan diri kita, bukan sesiapa, tetapi An-Nabi yang Allah nyatakan pada ayat ini. Ini menjelaskan dalam satu dialog antara Nabi Muhammad dengan Omar, bila dinyatakan siapa yang lebih utama, ya, iaitu Nabi dan diriku. Nabi menegur bahawa sebenarnya Nabi adalah lebih utama daripada diri Omar. Omar betulkan Saidina Omar. Kerana apa? Kerana daripada Nabi inilah risalah disampaikan, dan daripada Nabi inilah membawa kita kebahagiaan di dunia sampai ke akhirat. Inilah
tanda kita utamakan nabi bukan sekadar kita berselawat, itu satu, tetapi kita perjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan nabi dan juga memuliakan kepada ummatul mukminin, iaitu isteri kepada nabi yang tidak boleh berkahwin lagi dengan sesiapa selepas itu. Dan di dalam ayat ini juga Allah menyatakan bahawa kalau katakan orang muhajirin tu merasakan bahawa yang lebih utama adalah orang Ansar contohnya nak mengutamakan orang Muhajirin, tapi Allah kata masih lagi ulul arham, adik-beradik saudara itu adalah lebih utama. Jadi keutamaan dalam kehidupan ini amat penting diberi perhatian ya dalam surah Al-Ahzab yang kita akan tengok lagi pada hari-hari seterusnya, agar umat Islam menjadi umat yang benar-benar tahu keutamaan berdasarkan keimanan. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, bina identiti iman dan jangan terikut-ikut budaya ataupun tekanan, pressure daripada kumpulan musyrik, munafik dalam masyarakat. Yang kedua, kita ikut dekat-dekat wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana itu adalah peluang untuk kita bertambah tawakal pada Allah. Dan yang ketiga, sentiasa bina jiwa yang bertawakal kerana itu cara untuk kita selamat dunia akhirat. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita tuan-tuan sekalian, dan kita doakan agar kita menjadi umat yang tahu keutamaan iman diletakkan paling tinggi, nabi diletakkan paling tinggi dalam hidup kita. Inilah ciri pemimpin yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform. Tuan-tuan menyumbang dan kita sama-sama bina masyarakat yang tahu keutamaan, dan keutamaan inilah yang akan menyelamatkan dunia ini dan sudah tentunya diri kita menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan pagi esok, dan halaman baru untuk kita berkenalan dengan Zaid. Bagaimanakah nama itu timbul dalam Al-Quran? My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.